Cuma kalau sebut Mata Mahmud Yan ni Azman, semua orang memang saya. Jadi kami menghormat dia. Dia pun melatih kami untuk jadi kepimpinan, dan dia pun banyak ajar kami cara, orang kata, macam mana nak memimpin, sebab apa kita kena memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Pas Kedah. Bersama saya Syahri dan Iqbal, host kedua anda. Hari ni Bal, hari episod ke berapa Bal? Yang ke-7. 7 dah no? 7 dah, jam celik 7 dah. 7 dah. Sudah sebulan lebih dah kita buat podcast ni. Sebulan lebih dah. Dah 7. Sebab kita buat kelas setiap minggu satu episod. Setiap minggu satu episod. Ada minggu 2 episod. Ada minggu 2 episod. Alhamdulillah. Tapi hari ni special lah. Special. Lain macam sebut tu Bal. Sebab kita hari tu dah sekuntum bunga. Ini kuntum yang kedua. Pokok yang sama? Pokok yang sama. Pokok yang sama. Ya, tapi rendang dia kot lain. Rendang dia kot lain. Tak apa, macam mana pun dia tetap sekuntum bunga lah. Ya, tapi Bal, sebelum tu macam biasa, jangan lupa komen, subscribe, tekan bell notification di channel TV Pas Kedah. Kemudian macam tuan-tuan tengok, kami hari ni memang tak ada penaja. Kosong. Meja kami clean lah. Jadi kepada anda semua yang tengah menonton, ingin menaja ataupun tuan-tuan nak sponsor lah apa-apa, komen di bawah. Nanti petugas kita akan WhatsApp lah. Kemudian topik hari ni, tu yang nak tahu topik apa minggu ni. Topik untuk episod kali ni. Untuk episod kali ni, dia macam saya kata tadi, dia merendang Bang. Dia merendang tu daripada bunga yang hari tu ke bunga yang hari ni. Bunga yang hari tu ke bunga yang hari ni. Makna dia masih topik kepimpinan. Baik. Kita masih fokus kepada kepimpinan. Hari ni kita jemput saudari Syatira. Apa? Sihat. Alhamdulillah. Nervous kah? Bolehlah sikit-sikit. Waduh. Okey Syat, dia tak adalah, dia santai-santai je. Okey. Santai-santai. Kita cuba nak tonjolkan ikon anak muda muslimat yang berstyle. Jadi kita nak tahu style Syat tu macam mana. Style macam mana? Ya, tapi yalah, kita tahu kata Syat ni seorang yang penyelidik kan. Orang yang yelah, apa-apa pun dia selidik dulu. Jangan selidik kami lah Syat. Risau. Tapi tak apa, topik kali ni dia lebih kepada apa yang dah Syat lalui lah, kaitan dengan kepimpinan. Sebab mungkin ada perbezaan Bal, kaitan dengan kepimpinan lelaki ni dan perempuan. Pembawakan dia berbeza. Jadi sebelum tu kita nak dengar dulu latar belakang Syah. Latar belakang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kan? Alhamdulillah. Okey, first kali nak ucap terima kasih lah jemput hari ni. Dan sebenarnya tak berapa prepare sangat. Tapi kita sembang kan. Sembang betul, ni betul relax lah kan. Betul. Untuk latar belakang ni, nak cerita daripada mula mana tu? Dia kena sebut nama dulu Syat. Okey, nama Syat je. Alright, okey, nama Syatira binti Badri. Orang biasa panggil Syat. Tapi kalau nak cerita pasal kawan-kawan daripada kecil sampai ke besar, semua ada yang panggil lain-lain juga. Tak ada lah. Ada yang kita nak tahu. Semenjak bila yang Syat tu? Semenjak bila? Yang tu sejak daripada kampus. Mana sebelum tu tak ada panggil Syat pun. Sebelum kita yelah, panjang lagi ni nak cerita. Itulah. Tapi nama tu menarik kan. Sambung dulu mengaji di mana dan sebagainya. Nak start pada sekolah mana? Rendah. Kalau Syat masuk sekolah rendah terus, ataupun Syat masuk sekolah rendah terus. Syat masuk sekolah mana dulu? Kalau tadika tu asalnya memang tak pastilah. Pasti di mana Syat? Padang Balang. Mana? Padang Balang ni pasti Ar-Rasyidin.
Balang kaca ke macam mana? Padang Balang KL. Oh, okey. Itu lah kata. Okey. Seterusnya. Okey, lepas tu yang tu daripada 5 tahun sampai 6 tahun. Lepas tu sekolah asalnya sekolah kebahasaan koperasi polis. Yang tu dekat KL juga. Okey. Lepas tu pindah sekejap pula dekat sekolah kebahasaan Seri Nilam. Itu sekolah pagi. Tu KL juga? KL juga. Beranak KL lah? Tak, saya beranak Negeri Sembilan. Ni cakap pun tak bunyi Kedah lah ni kan. Pasal nak memang tak boleh, tak tahu lah kenapa. Lepas tu lepas tu petang sekolah rendah agama dekat Taman Melewa. Okey, tak ingat nama sekolah tu apa dia sebab dah lama kan. Ya. Lepas tu pindah lagi. Yang tu darjah 1 sampai darjah 3. Naik darjah 3 sampai darjah 5 sekolah lain pula pindah. Ni sekolah ketiga. Yang ni rasa sekolah yang keempat. Sekolah rendah? Sekolah rendah. Lepas tu kan sekolah kebahasaan polis, lepas tu Seri Nilam, lepas tu SRA Taman Melewa. Lepas tu sekolah pindah bandar pula. Kebahasaan Bandar Sudah Masalah 1. Oh, okey. Itu sekolah pagi. Kalau petang Kafa Integrasi Sudah Masalah 3. Okey, itu sekolah rendah. Lepas tu pindah lagi ke Kedah pula. Waktu tu lah baru pindah Kedah tahun 2007. Bukan sekolah menengah, sekolah rendah lagi. Sekolah Abim pula. Abim Alustar. Okey. Nak katanya kecil dulu banyak berpindah rendah. Jadi kawan-kawan tu macam-macam. Ada yang orang KL, cara orang KL kan, tahu macam mana kan. Kalau dulu memang buas lah kalau pergi KL. Awak sihat ke? Macam tu lah. Lepas tu sekolah masuk Abim ni dia lain sikit culture, tiba tukar. Macam KL kan biasalah dia macam orang kata hyper, buah-buah sikit kan. Tiba-tiba masuk Abim ni dia jadi ustazah-ustazah sikit. Anak NT. Ya, start belajar cakap anak NT sekolah tu lah. Dia Abim dulu lain sikit. Kalau bal anak NT bila bal? Anak NT start ni duduk universiti baru start pula. Anak NT no. Anak NT. Bro lah. NT apa? NT apa? NT ni macam NT lah. Oh, mana sekolah kan dah ada NT lah. Dia dah familiar dah, dia punya bahasa. Okey. Habiskan sekolah rendah di situ. Okay, situlah sekolah rendah. Sekolah rendah Abim. Ustaz. Ustaz di dekat Jalan Tok Kembak. Oh, okey, Jalan Tok Kembak. Tapi Abim dulu kan lain kan. Ya. Dia tak macam yang sekarang ni. Okey, Syak jangan tukar topik. Okey. Itu panjang ya. Panjang malangnya. Okey, seterusnya daripada sekolah Abim, dia Syak sambung ke lepas tu masuk Maktab Mahmud. Tapi dekat Yan. Maktab Mahmud Yan jalan pergi Hayun. Titi Hanyut. Titi tak ada lah. Titi tu tak ada dah. Waktu tu ada lagi lah. Waktu tu memang best lah sebab belakang sungai. Ya, betul. Hari-hari kesejukan. Okey, makna memang di situ sampai habis? Sampai habis. Tu tak ada tukar lah. Tu kemahnya lah kot. Sebelum tu banyak pindah kan. Sebab apa? Tu nak balik pada sekolah rendah tu. Sebelum kita nak melompat ke, sebab apa pindah rendah tu? Ke Abah lah. Tapi tadi Iqbal tadi sebut ada sekolah polis tu. Jadi mana ayah polis. Bukan juga. Bukan. Lagi hebat. Abah kerja kerajaan. Okey. Jadi kita kena ikut dia pindah rendah lah. Lepas tu rumah yang dekat Damansara tu rumah sendiri. Sebelum tu sewa semua tu ikut lah. Macam tu lah. Kira nak kata orang KL pun boleh. Nogori pun boleh. Nogori tu makna belah ayah ke belah mak ke, ataupun tengah duk bercuti tiba-tiba nak bersalin. Terus bersalin di situ. Sebab mak dia praktikal masa tu, praktikal chambering. Okey. So dia ambil law kan. Lepas tu orang kata dekat sikit dengan mak ayah, senang lah kan. Jadi memang dekat Negeri Sembilan dia chambering. Ya. Macam tu lah, mudah sikit. Tapi
Yelah, kita nak tahu sikit ni. Dia macam pening juga ni. Kenapa dia? Kenapa? Kita pun pening Abang. Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak beri. Tahu. Sebab okey contoh asal mak ayah Syad ni orang mana? Kalau mak orang Negeri Sembilan. Okey. Abah orang Sungai Petani, Bukit Selambau. Ya. Itulah. Okey, kalau pergi masuk ke KL tu tak payah tanya apa. KL memang ramai orang. Ya, betul. Ya, termasuk dengan warga, bukan warga asing. Warga asing pun ramai. Itulah. Kemudian Syad duduk di Maktab Mahmud Yan. Sampai daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sambung pula tak? Kau ada tingkatan 6 ke? Sambung ambil stam, tapi belajar sekejap je, tak ada lama. Sebab masa sekejap tu sampai result berhenti ke tak? Dia macam 5 bulan belajar stam juga. Lepas tu dapat panggilan pergi bukan lah. Sebab berhenti. Bukan. Okay, tak, dia pandai lagi. So, tak mahu stam ni. Tak, dia macam kita kan banyak. Sebelum tu kan Semera. Semua tu. Sekolah menengah Syad ambil aliran apa sebenarnya? Kita Sekolah tahu Mata menengah. Mahmud ni dia macam-macam. Kalau Mata Mahmud Yan ni dia ada subjek akaun dengan perdagangan je. Jadi anak ambil akaun. Mata duitan lah. Minat. Mata duitan lah. Bukan, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tapi okey je belajar. Maksudnya lepas SPM tu minat. Tapi bukan bidang akaun. Bukan, maksudnya minat nak pergi tu selepas SPM. Selepas SPM habis kan. Waktu tu yang kita dapat tu bidang pengajian Islam. Di mana? You mana? Itu masuk quiz. Sekarang dah jadi UIS. Ya, betul. Waktu tu dapat asasi. First time masuk asasi. Ya. Kemudian jadi kalau orang kata asasi ni setahun je. Tak lama mana. Lepas tu asasi ni diploma lebih kurang kan? Dia tak diploma, dia macam matrik. Dia macam matrik. Macam matrik. Setahun je. Enggak lah, tapi stage dia tu stage matrik. Dia bukan diploma lah. Bukan. Mana kalau sambung kena ambil diploma juga? Tak. Sambung degree terus. Dia macam matrik lah. Jadi stage dia tu lebih kurang diploma. Ni stage dia tu, stage macam TVET lah. Kata macam tu. Dia macam TVET. Matrik, asasi matrik. Diploma ni macam atas sikit. Diploma selalu 3 tahun. Dah lah, tapi masuk stage dia tu dia macam persijilan. Degree. Kan? Itulah syarat dia nak sambung degree sama ada asasi tu ataupun diploma kan, ataupun sambung asasi kat tempatnya, sambung degree dekat tempat yang sama macam tu lah. Jadi kami pun asasi ditaja, dia tabung semua kan. Jadi syarat kalau nak dapat tabung tu tabung rektor lah, kena sambung dekat quiz juga. Ambil degree. Kalau tak kena bayar balik lah pula kan. Dia taja sampai degree lah. Kira asasi tu belajar free. Kalau orang lain kena bayar kan juga kan. Berapa kos awak? Kan tak ingat berapa, tapi dia ada yang ikut apa orang kata markah CGPA kita juga. Kalau dapat 3.0 setakat allowance yuran tu je. Kalau dapat 3.5 tu dapatlah allowance makan dengan yuran semua. Kalau lebih lagi tu kira semua full dapat. Tu zaman Syad lah. Tu sampai sekarang masih ada lagi. Masih ada kos tu masih ada lagi. Tabung rektor tu. Adik-adik di luar sana berminat boleh sambung di quiz. Macam tu lah. Kita promote quiz ni. Promote quiz sebab kita ada alumni quiz. Jadi UIS. Sekarang UIS. Sebab yelah, abang saya pun baru habis PhD. Ya. Ambil bidang apa? Panjang cerita. Jangan cerita pasal abang saya. Ni lagi siapa pula jumpa? Siapa jemputan? Itu kita jemput lain kan. Tapi kali ni kita bersama dengan alumni quiz. Ni macam baru mula ke apa? Sebab macam pindah. Kita mula kat quiz sebenarnya. Betul. Tapi patah balik lah dengan topik yang kita nak bincang tu, kepimpinan. Kalau pengalaman Syad dengan pindah randa, kemudian stay di Kedah. Tapi hak yang saya tinggal tadi tau, nickname. Sikit. Yelah. Itu pun kita. Okey. Tapi boleh tak dengan ayat tadi tu boleh? Sambung. Dengan berpindah randa, banyak kawan dan sebagainya. Daripada nama Syatirah tu, berapa banyak nama dah yang telah di nickname kan? Nickname. Aduh, segan lah.
Tak apalah. Mana roh ke? Kalau biasa panggil Syatira. Okey, itu satu. Tapi kalau masa kawan dekat sekolah menengah tu, yang dah kita memang daripada tingkatan 1 daripada 5, yang tingkatan 4 itu 5 dia tiba nama lain. Mana? Sat, waktu sekolah rendah panggil Syatira semua. Dia old school lah. School. Main tingkatan 4 atau 5 tu nama lain. Ya. Mana tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu Syat tu. Tak, Syatira je. Syatira juga. Tak ada apa nama. Kemudian naik 4, 5 jadi yang dia segar kita. Oh tu. Oh, tak apa. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Dia macam tak apalah, tak payahlah. Kira manja ke? Kasar ke Dia macam? macam manja sangat. Oh, manja sangat. Jangan Sensei tu. Takut lagi tergelap. Syat ni Syat yang ketiga lah. Syat ni macam kata straight the point lah, tenang. Nama yang orang kata biasa boleh buat kawan. Tak ada lawyer. Nama direct je lah, senang kan. Nak panggil Syatira macam panjang sangat. Mana bila pergi ke college, zaman tu college lah, orang dah panggil Syat lah. Betul. Okey. Baru kita patah balik. Kita patah balik. Kan ada selain pada Syat tu. Macam mana? Selain pada Syat tu, yang rasa macam okey lagi orang sebut, orang panggil, tak ada lah. Tak ada, tu je. Bunyi tadi macam banyak. Yelah, bunyi macam banyak. Kalau family lain, kalau family lain lah panggil lah. Panggilan family lain pula. Macam tu lain. Makna kalau tengah-tengah jalan panggil hak tu, family lah tu. Kita siapa dia? Sebab itu kita ada tetamu kita yang ada panggilan yang family dia sebut. Jadi memang kalau tengah-tengah jalan orang tegak tu jenuh. Beralih cari siapa dia. Tahu. Tapi menarik lah. Kita balik pada topik kepimpinan tu. Bila Syat berpindah rendah ban. Syat kata Syat pernah jadi pengawas. Sekolah rendah. Walaupun berpindah rendah. Hebat tak hebat. Dia macam kalau mengaji macam Syatira sebut asasi tu, mana subjek tu dipindahkan terus. Kan macam kita dah mengaji kan. Betul. Ini jawatan tu pindah sekali. Ikut sekali. Masuk tu terus pengawas. Pengawas lah kat sekolah. Pindah sekolah lain jadi pengawas juga. Automatik terus. Kabel cekang dia. Kabel cekang. Jadi kita nak dengar lah Syat. Mana start daripada bila yang mula-mula jadi pengawas ni? Start darjah 3 di KL. Sekolah Kafa. Dia kena jadi pengawas juga. Okey. Darjah 3. Okey, kemudian masuk sekolah menengah pun? Masuk sekolah menengah pun asalnya pengawas pusat sumber je. Okey. Sebab kita suka membaca masa tu. Nilam. Apa? Kalau pasal buku nilam daripada sekolah rendah lagi. Daripada sekolah rendah lagi. Okey. Memang kumpul buku. Daripada sebab rekod habis baca segala buku yang ada tu baca. Tak pernah jadi pengawas pusat sumber waktu sekolah rendah? Ada. Masa tu tak. Sebab kita kan berpindah rendah. Jadi cikgu nak lantik mungkin tak ada. Rasa jadi dah pindah. Yang dikumpul tu daripada sekolah ni. Tak ada buku tu, tak tahu lagi mana dah. Yang catat tu. Rasa cikgu simpan. Kat sekolah ke? Rasa bukan. Kan. Sebab ulat yang makan hilang. Okey, tapi menarik lah. Jadi Syat sekolah menengah jadi awal dia jadi pengawas sumber dulu. Kemudian tingkatan berapa baru jadi pengawas sekolah? Yang tu sebab dah tingkatan 4 kat sekolah. Senior. Masa tu dah kena pegang asrama semua sekali. Itu Syat tapi ingat jadi asrama ada sekolah. Dia ada pegang asrama. Dia dua kena pegang asrama kena. Masa dia pegang asrama. Ayat tu pegang asrama. Pegang asrama. Lain macam Syat ni. Dia pengawas asrama ada juga, pengawas sekolah pun ada. Padu ayat. Tadi kata baca buku banyak. Tapi okeylah. Cuma okey. Kita tanya Syat dulu Abang. Dia tak tahu. Abang biasa jadi pengawas? Biasa. Sekolah rendah? Sekolah menengah? Sekolah menengah pengawas, tapi pengawas Islamik. Pengawas Islamik? Benda dakwah. Badar. Pengawas Islamik. Badar. Tu
tu kalau siapa buat kesalahan kena lari. Ini hak kelui orang pagi yang maghrib kan. Jadi yang maghrib dengan subuh. Okey, menarik lah. Cukup tak kata saya dia belajar macam ni. Cukup sebab saya pun biasa jadi pengawan. Cuma dia jadi macam Syed katalah awal pegang yang pegang jabat asrama punya jawatan kemudian baru yang sekolah. Cuma yang sekolah tu dia jadi macam susah lah sikit. Susah. Tapi kita dengar yang Syed dulu lah. Sebab kita nak tahu lah apa beza, sebab saya tak bisa jadi yang sekolah rendah ni. Baik pernah jadi. Tapi tak mahu tahu, kita nak dengar. Nak dengar yang sekolah rendah. Boleh lah, sebab kita nak dengar daripada posisi wanita, lelaki tu macam mana. Ya, pengawas sekolah rendah. Sekolah rendah. Ada perbezaan dengan pindah-pindah tu, ada beza? Dia bila kita pindah ni, kita akan belajar macam mana nak adapt sesuatu situasi tu dalam keadaan cepat. Kalau jujur cakap, bila kena pindah selalu tu memang sedih. Sebab kita dah rapat kawan ni, tiba kita kena pindah rapat. Kalau kita ni seorang yang pendiam, mungkin tak dapat kawan. Mungkin macam orang kata boleh jadi takut. Tapi kita jenis kawan dengan semua lah. Sebab mak pesan kawan dengan semua. Macam tu lah kan. Jadi masa tu nak nangis ke tak nangis ke, jangan fikir lah. Kalau tak, memang tak boleh hidup lah belajar dengan orang semua kan. Masuk tempat baru, mood tak okey. Dia memang banyak kali pindah tu. Sekolah rendah ada fikir macam tu. Mental dia kuat. Dia kena mental kuat lah. Buku banyak kan. Itulah. Maksud dia kawan rapat dia buku lah, bukan kawan. Jujur lah kalau nak kata kawan ni. Jadi sekolah rendah je. Antara kenangan jadi pengawan ni yang tak tahulah Syed ingat ke tak ingat. Tapi apa je aktiviti pengawas sekolah rendah ni? Aktiviti pengawas sekolah rendah. Contohlah, contoh jaga pintu pagar ke, jaga perbarisan dia. Itu kena macam contoh kan, tengok siapa yang datang lewat kena ambil nama. Lepas tu macam itulah cikgu bagi dengan kita yang mencatat. Lepas tu siapa yang dekat kantin duk buang sampah rata-rata tu biasalah kan. Ketik juga nama, tapi tak adalah cikgu marah ke apa semua kan. Tentu macam orang kata just kita tak nak apa kerja kita lah. Lepas tu jaga kalau ada perhimpunan, jaga perhimpunan. Macam tu lah. Dia tak tahulah kan, memang kita tengok anak-anak sekolah kan. Dia jadi pengawas ni, sekolah rendah dia macam tulis nama, lagi jaga kelas. Dia macam betul, cikgu tak ada jaga kelas. Dari sudut kepimpinan tu dia macam jadi macam mana, dia macam robot pun tak lah juga. Tapi tersusun lah macam tu lah. Ya, betul. Dia bila dia ambil nama orang ni, dia macam kena chop lah. Dia kira kalau dulu jadi tak kena chop. Kan ada orang kata kena chop kan. Chop apa? Itu ayat Syed tak tahu. Dicop kan. Ngawah kedah lain. Kau lah kata poyonya dia ni, macam tu lah kan. Tapi so far tak ada lah macam tu. Tu di kalangan budak perempuan ke, ataupun memang boleh kata tapi sekolah rendah ni dia biasa kalau orang kata pengawas ni ada yang macam poyo tak poyo kan, ada yang macam okey tak okey kan. Kalau dengar itu sekolah menengah sebab dia dah matang. Dia kalau sekolah rendah kalau sebelah KL belum matang awal, dia matang awal. Dia bandar ni kedah ni tak ada buntas. Tapi rasa sekolah rendah ni dia macam kawan tu happy-happy je. Main sekolah menengah tu je kan. Tapi tak nafi apa yang Syed kata tu. Dia hidup di bandar, budak-budak bandar ni sebab mak ayah dia kerja. Dia urus sendiri. Dia besar. Jadi dia urus dia sendiri. Dia balik pun dengan van, kadang dengan betul, kami naik van. Pergi pun naik van. Hari-hari ke rumah kami duduk flat. Tingkat 4. Hari-hari naik turun pergi sekolah. Sekolah naik van. Van tunggu kat bawah. Van pula hantar. Kita tak naik van. Naik van ni kena tunggulah kan. Tapi selalu dia orang pin bawa kita turun sebab kalau tak penat. Dengan hujan sana lagi dahsyat. Lift. Tak ada, naik tangga turun. Patut Syed kurus. Kurus. Betul. Flat over tingkat? Ya. 4. Boleh datang kali. Naik tingkat 4. Yelah, dia kalau lebih 4 pun ada lift. Ya, syarat buat memang. Jadi macam itulah.
memang dulu memang orang kata aktif lah. Kita ini pun ni lah kan, Syad ni kecil tengok. Penat. Makna dulu tu turun dah bukan tangga tu kita biasa. Dulu sekolah rendah beg tau. Memang betul. Bukunya Zau pun sama lah kan. Betul. Memang rasa macam tinggal buku kat sekolah lah lebih baik. Yang deras apa tak tahu. Lebih baik tinggal buku kat sekolah, tak payah bawa balik. Tapi bawa balik kerja sekolah je. Yelah, kita lari dah sikit topik pembinaan. Sebab Syad kata macam tu. Kalau di KL, di bandar tu, Syad sekolah, buku memang tinggal di sekolah ke ataupun macam mana? Tengok juga dia ada zaman dia, macam kalau cikgu bagi letak boleh letak. Ikut sekolah. Kalau cikgu tak bagi sebab saya hilang tak boleh juga. Macam sekarang ni pun semua sekolah pun ada juga macam tu. Ya, sekolah anak saya pun macam tu. Dia tapi yelah, complicated dah sikit kan. Dia buku teks bawa balik, buku latihan dia tinggal. Betul. Tapi bila mak ayah nak tengok buku latihan tu macam buku-bukunya tak tahu kan. Boleh tengok, tapi tak apalah, daripada dalam zaman tu dia sebab tu kematangan zaman tu berbeza. Tapi balik pada kepimpinan tu lah. Sekolah rendah tu kita duduk habis bang. Sebab Syad punya buku pun tak ada bukti tulis nama kan. Tak tahu mana dah. Tapi kita menarik. Okay, Syad dah pindah ke Kedah. Kemudian dah masuk sekolah menengah. Maktab Mahmud. Maktab Mahmud Yan. First time jadi pengawas pusat sumber. Ikatan 2 lah selalu kan. Bukan ikatan 1 masuk pengawas pusat sumber dah. Ingat ikatan 2 ke ikatan 3 antara tu lah. Okay. Antara tu. Tugas pengawas pusat sumber. Tugas pengawas sumber ni biasanya susun buku. Ikut yang dia punya genre lah. Biasalah kadang orang pinjam dia letak ikut dia kan. Lepas tu dan sama kita pun membawa kawan-kawan kita membaca sekali. Dulu surat khabar mana ada apa kan. Memang dia suka baca surat khabar. Tapi biasalah ada certain yang suka baca bahagian sukan. Ada suka baca bahagian hiburan. Jadi ikut masing-masing punya minat baca apa. Lepas tu biasalah mesyuarat semua nak buat program-program. Kadang-kadang kita buat program juga menghidupkan library kan. Buat buku nilam apa semua adalah. Yang tu je. Yelah, lepas daripada pengawas pusat sumber, macam mana boleh diserap di pengawas sekolah tiba-tiba kan? Terlebih baca kan? Ataupun duduk dalam pusat sumber, kira orang yang paling kerap marah sebab bising. Kan? Macam mana boleh diserap tu? Dia diserap tu sebab kita ada tempat. Jadi kita kakak tingkatan 5 ni mereka nak fokus SPM. Jadi kita kena bantu mereka lah. Jadi pada masa yang sama kami punya hal ehwal murid. Guru kami tu kenal tak Sazman? Dia adalah kami punya mentor lah kiranya. Semua kalau sebut Maktab Mahmud Yan ni Sazman semua orang memang Jadi kami memang hormat dia. Dia pun melatih kami untuk jadi kepimpinan dan dia pun banyak ajar kami cara orang kata macam mana nak memimpin, sebab apa kita kena memimpin. Lepas tu apa tugas kita sebagai orang Islam. Kami ni sampai usrah pun sekali kena. Jadi setiap malam Jumaat malam Khamis kira Jumaat tu kadang-kadang kalau tak cuti tu adalah buat usrah. Kalau masa cuti tu mungkin malam Khamis macam tu lah kan. So dia ada usrah kabir, usrah soghir. Kalau soghir ni dengan kawan-kawan saja kumpulan. Kalau yang kabir ni semua sekali memang ditetapkan. So daripada situlah kami belajar tentang kepimpinan. Pasal usrah tu, daripada usrah sebenarnya bermula. Macam mana nak belajar menjadi pemimpin. Awal-awal tu memang kami pun diajar untuk macam mana disiplin. Hari-hari kena bangun pukul 5, pukul 5.30 dah wajib semua dah kena ada dekat surau. Pukul 6 tu kira orang kata dah pintu dah tutup lah. Siapa lewat tu memang kena ambil nama semua kan. Memang disiplin lah. Kira kena siapa yang melawan tu memang kena lah kan. Kena tu dengan pihak sekolah esko asrama lah. Kami ada takdib tu kan. Kena takdib lah. Jadi dia ada fasa juga. Kalau macam pimpinan yang brutal sikit mungkin dia akan kena denda. Tapi kalau ada zaman yang tak brutal sikit
Buat, yang jenis syadid. Syadid. Betul. Tak ada. Lepas tu kalau yang macam tak syadid sangat tu, dia just orang kata hang kena zikir sebab hang buat kesalahan. Yang tu adik-adik mungkin boleh terima, tapi pandangan kami ada kebaikan dan keburukannya jugalah kalau benda macam tu. Tapi semua under control. Under control. Kira kami punya murabi kami lah zaman tu. Bila sebut pasal sekolah asrama, dia kadang-kadang boleh jadi kes pun sebab bukan dikontrol lah. Betul. Kadang terover pun boleh jadi kes. Betul. Yang torture pula kan. Jadi itulah dilema hidup ni macam tu lah. Asrama terutama asrama. Dia satu sebab remaja kot. Betul. Dia nak remaja ni dia nak melawan banyak. Dia ada tingkatan yang merebel, ada tingkatan tak merebel. Dia akan fasa tu akan jadi. Jadi dia akan menyebabkan pimpinan macam cop tingkatan ni dia mesti akan jadi punya. Kalau dia tingkatan 2 dia baik kan. Jadi banyak tingkatan 3 dia jadi celin tau. Pasal kan sekarang kita pasal bab orang kata bercinta tak bercinta tu, Facebook tak Facebook kan. Zaman tu ada tu jadi. Dan macam tu lah. Tapi tak Syad sekolah menengah tahun 2008 mula. Okey. Jadi waktu tu tingkatan 1 lah masuk ke depan. Mulai macam 2012. Betul. Tak silap 29 ke 2013 PM 13 2019 silap dah. Betul. Pandai. Betul lah tu. Tak tanya. Sweet tanya. Itu fakta bila Syad sebut pasal Jintan apa semua bagian Facebook apa semua. Wish mana aku ni lama lagi ya. Tak ada zaman dia tak ada. Sebab zaman tu dia macam surat lagi Wish tak ada surat zaman tu. Kira orang kata kalau Jintan surat bedak bakar tepi kertas ke apa tu memang zaman tu tak sempat lagi kami. Tapi ujung sekolah dah mana sempat lagi lah. Ni sekolah rendah. Sebab zaman tu sekolah menengah tak ada dah. Pasal sekolah rendah macam tu ada lagi. Dengan Skupam pun baru ada waktu kami nak pergi ngaji tau. Alah. Jadi macam siapa ada tu kena. Tak adalah kena. Tak kena. Dia beza lah sebab saya dulu dia macam tak syadid kan. Sebab kita tak pegang pada yang macam Syed sebut tadi. Kalau kami dapat detect je benda tu habislah. Bukan jawatan tu. Dia macam orang panggil apa? Setiap kepimpinan tu dia ada ketukahan yang berbeza. Era tu dia tengok siapa yang bawa, siapa yang lead kan. Cuma menarik lah yang Syed sebut. Cuma ada perbezaan di antara yang lelaki dan perempuan. Cara membawakan kepimpinan yang ada waktu zaman Syed. Betul. Dia sebab perempuan ni dia ada masalah-masalah dia. Dia pun ada emosi-emosi dia. Jadi hanya perempuan je yang mengetahui macam mana kan. Kalau lelaki jenis kasar sikit, tak boleh nak lembek-lembek ni kan. Tapi yang muslimat ni orang kata wanita-wanita lah kan. Atau kami kat sana panggil apa? Puteri. Ya betul. Yang tu yang patut sebut yang tu tadi. Kepada semua putera dan puteri. Okay. Jadi kalau puteri ni kami ada fasa orang kata biasalah orang muda dia ada fasa rebel. Jadi zaman ni lah yang kita kena kuatkan rohani kita, kuatkan dalaman kita. Jadi zaman tu akak-akak ni memang susun pagi kena buat apa. Macam pagi dah solat subuh wajib jemaah kan. Lepas tu baca mak surat sekali. Mana dipantau oleh pengawas lah. Dia bukan pengawas nak kata apa, AJK asrama. Kan kita asrama ada ketua penolong semua-semua tu kan. Jadi akak-akak ni lah yang memantau kan. Macam tu lah. Jadi kita pun dah tukar-tukar berzaman, kita pula duduk tempat mereka. Ya. Jadi meneruskan lah. Itulah meneruskan legasi yang ada tu dengan kaedah yang sama ataupun berubah dah. Dia tengok juga kalau kita punya ketua tu jenis macam mana. Kan kalau ketua kita tu jenis
orang kata tarbiyah sikit, mungkin pembawakan zaman tu lebih pada tarbiyah. Ada yang jenis orang kata jenis dakwah, dia lebih pembawakan dakwah. Kalau yang jenis orang kata tak boleh semua ni kena kata pancung terus, kalau siapa salah kena terus itu jenis adik pula kan. Dia macam zaman saya ni, kawan saya ni lebih orang kata Mana Syed tak jadi ketua lah. Saya tak adalah ketua. Okay. Saya lebih pada SU. Yelah tak tahu kenapa. Pula buku. Tak tahu kenapa orang letak saya SU sampai sekarang lah. Macam tu lah. Jadi zaman Syed senior tu bawa ke arah macam mana? Bawa ke arah macam mana? Senior kawan saya ni dia ni lebih orang kata nak garang sangat pun tak, lembut sangat pun tak, tapi orang kata lebih pada orang kata apa, adik-adik tu kita buat kawan lah kan. Santai lah. Jadi orang kata dia punya peraturan tu tak adalah ketat sangat. Saya pengawas sekolah menengah. Okey. Tapi yang berkaitan dengan Puteri, betul lah macam saya kata, dia ada perbezaan. Tambah lagi dengan isu-isu penyucian. Lepas tu dia cek datang bulan tak datang bulan. Sebab yelah selagi kita orang kata apa, dia macam mana, period tu dia memang sepatutnya statik je kan. Kalau lari pun tak banyak. Kemudian benda betul lah, dia cek rambut dan sebagainya kan. Kalau lelaki ni tak adalah sampai tak tu. Kalau ni pun dia macam lelaki ni macam kebersihan. Bukanlah, dia macam aksesori macam selok jin ke orang kan, dia punya bawa insek ke sebab bila berbeza cara fikir lelaki dan perempuan. Cuma sama saya bisa jadi ketua pelajar. Mantap lah ketua pelajar. Jadi pembawakan berubah tadi. Dia macam ni, lebih kurang macam Syed kata-kata tadi lah. Kita macam santai. Dia kan dia bash tingkatan tu dia memang yang ni tingkatan 4 jenis bercuti punya kan. Bawa habis MR kan. Tak ada, kami tak cuti. Kami ada semeram. Sama lah je. Tapi kan tingkatan 4 tu dia claim macam lega lepas dah habis kan. Tingkatan 2 baik lagi. Nuk lagi ikut ni. Dia kata nak kata baik pun tak. Dia angin setiap tingkatan tu dia. Ya, betul. Mood tu berbeza. Tingkatan 1 dan 2 ikut arahan. Tadi kena marah. Jadi kita ni waktu jadi ketua ni dia macam santai. Mesyuarat kita tak terlalu serius. Dan kemudian arahan kita pun lebih pada nak ajak lah. Contoh macam satu isu lah, jadi benda yang teringat sampai lah. Contoh isu mercun. Okay. Kaedah yang saya ambil tu, saya yang main. Kemudian guru disiplin datang, kita yang mengaku. Okay, bila kita mengaku, kemudian dia syarah lah. Kenapa tak boleh dan sebagainya. Akhirnya bertahan dekat 5 tahun juga tak pernah ada isu orang main mercun. Itulah benda-benda yang perlu belajar. Sebab macam kita kata tadi lah bang, dia nak cuba, dia nak try sebagainya. Jadi kaedah yang terbaik adalah jangan kita tuduh orang. Itu kaedah yang saya ambil lah sebagai kepimpinan. Biar kita yang kena, tak rugi apa pun. Pada saya kita tak akan pernah rugi pun. Tak kisah hang terlebih A1 pun, aku tak cukup A pun aku tak pernah rugi, hang pun tak pernah rugi. Sebab kita terus jalan. Cuma antara satu benda yang dibuat bukan macam tu. Satu lagi, kalau ni kes bully kan, macam Syed macam mana? Kes bully tu berlaku tak di kalangan puteri? So far macam orang kata tak sangat lah. Macam tak benda tu macam kurang. Dia yang banyak ni dari segi dia tak dan sebab dia usrah banyak. Tak sempat lah ni. Tak sempat. Dia jenis macam jenis orang kata dari segi pemakaian tu lah, tak ikut standard. Dia ada standard dia. Dia jenis puteri tak boleh pakai seluar. Mampu. Kan tudung tu biasalah kan.
Lepas tu dari segi ikut pari tak boleh buat. betul. Kena potong. Padahal tak tahu macam mana ikut pari. Kena pakai pin tudung. Itu diorang tak suka. Lebih panjang. Stokin kena lebih. Benda-benda yang orang kata lah kenapa kan. Lagi-lagi kalau yang macam bukan background sekolah agama dulu, tiba-tiba masuk sini kena ikut cara agama. Kenapa semua diorang tanya benda tu kan. Jadi kena explain kenapa kena pakai macam ni lebih. Kena explain kenapa kena tudung macam ni. Dia ada sebab saya tiup angin nampak tak nampak apa semua kan. Kena explain benda tu. Kalau kira tu banyak benda yang ke arah kepimpinan, tapi bila banyak disebut disiplin orang tak nampak kata tu betul membina kepimpinan. Betul. Sebab tu yang zaman kami ni dia akan ada juga dari rebel juga benda tu, tapi orang kata kena slow talk orang-orang macam tu, cerita kenapa. Kadang-kadang orang tahu tapi nak menerima tu masih tak dapat lagi kan. Dia ada dua keadaan. Satu tak tahu, satu lagi saja nak tunjuk. Macam tu dia nak ni. Ya, dia nak perhatian. Ya. Tu belum kisah mak ayah cerai tak cerai, masing-masing dia ada masalah keluarga. Banyak faktor. Dia banyak faktor. Itu berkaitan dengan sosial lah sikit. Tapi berkaitan dengan benda-benda ibadah apa semua ada isu. Itu pun ada yang tak suka. Dia macam zaman saya jadi ketua pelajar tu, dia waris datang, kenapa anak saya tak boleh ngaji Quran lagi? Dia main nak tuding kat sekolah. Ya. Mana boleh. Dia kena tadika lagi dah pandai. Ya, tadika. Dan sebenarnya kalau bab mengaji Quran, mula membaca, mula mengira, bukan kata tadika di rumah. Betul lah. Apa yang kita bagi, apa yang kita sebutkan kat anak kita tu. Kadang memanglah contoh macam kalau kita daripada baby kita baru-baru ada. Jadi kita biasakan di telinga dia tu dengan bacaan ayat Quran. Biasakan benda-benda macam tu. Kan? Betul. Macam kat situ dia akan mula. Lepas tu bila dia besar dia macam bisa dengar. Kadang ada orang kata kalau anak-anak nak bagi apa? Dapat Quran apa semua ni dia mula pada kecil. Betul. Dia sebut benda-benda ayat baca ayat Quran. Bila dia besar kadang kita tengok yang mana contoh macam saya tengok apa artis Bazli yang UNSC. Dia baca ayat Quran, dia sambung anak dia, ni anak dia berapa tahun tak silap. Dia sambung, anak dia sambung bacaan surah Tasmid. Tasmid surah Al-Azim tu. Walaupun dia tak terus, tapi dia tahu ayat sambungan lepas tu apa. Betul. Contoh wadduha kan. Apa wadduha, lepas tu walaupun dia baca tak tapi masa lepas tu dia tahu. Sampai lepas tu kita perbaikilah daripada sikit-sikit kan. Betul. Itu benda yang Kepimpinan bermula. Ya. Penting apa? Penting kalau kita tengok. Banyak benda yang saya tak pastilah. Cara masing-masing berfikir ataupun macam Pai kata tadi. Saya pun jenis fikir esok akan jadi macam mana. Contoh dah lah. Ada pelajar yang bila kena marah dia dapat keputusan teruk tapi kena marah tu lah banyak yang down. Betul. Kena marah je keputusan teruk okey lagi. Betul. Tapi kena marah kan, kena marah down. Pada saya macam saya kata tadi lah, bila kita ditegur sebagai sekian-sekian apa semua, sedih tu memang sedih. Tapi proses lah kepimpinan. Sebab ni jujur saya cerita, kira pernah mengalir mata. Kena marah sebab dengan pengetua direct. Sebab ada buat salah apakah sebab dia macam miscommunication lah. Bukan kita dengar arahan yang dah di ni, dia pengetua ada arahan ni tapi macam miscommunication. Cuma daripada situ menyebabkan waktu kita dah sama mengaji dan masuk bekerja dan sebagainya, kena marah dengan leader tu, dia jadi macam satu level yang aku dah naik. Betul. Level. Sebab dulu tu first time benda yang terlalu besar lah. Takkan kena marah dalam kelas biasa kan. Kena marah dengan senior tu biasa. Tapi bila kena marah dengan orang yang besar lah dalam sekolah kan. Kita pula ketua pula kan. Dia lagi the vibe tu nangis tu bukan menangis yang kita nak nangis tu. Dia air mata tu mengalir terus. Tapi lepas tu memang macam maknanya aku dah satu level yang lain.
Masa tu boleh pick up tu. Masa tu. Dah selepas tu. Ya. Kita dah duduk satu level yang lain sebab kita dah lalui benda tu. Betul. Dia bila jadi pimpinan ni, kita kata tanggungjawab tu dah lain dah. Rasa bebanan tu lain. Jadi kena matang orang kata. Tak boleh nak macam kawan-kawan kita relax tu lah. Betul kita itulah macam Syed kata ada pengawan sumber jadi pengawan ni tapi orang tu jadi setiausaha. Macam tu lah. Tugas yang sama. Sebab dia dah matang dalam menguruskan pentadbiran dan sebagainya. Takkan dia nampak orang buku dia banyak. Tak ada matangnya, biasa je. Biasa-biasa je. Okey, kemudian kita panjang tajuk. Panjang kita boleh stop pasal sekolah sebab macam saya kata tadi dia mula bawah. Sebab tu boleh cerita sebut disiplin. Tapi sebenarnya itulah kepimpinan dia lagi satu kan, orang kata dia dalam hidup kita ni ada tempoh yang menyebabkan kita akan teringat sesuatu dan benda tu akan menyebabkan kita jadi sesuatu. Jadi kalau nak kata daripada zaman dulu sampai sekarang, zaman yang paling saya suka adalah zaman tadika dengan zaman sekolah rendah. Sebab masa tu happy. Dan kalau cerita balik, saya bermula mengenali pasal PAS semua-semua ni kan. Bermula daripada saya kena ikut mak ayah pergi usrah, kena ikut mak ayah pergi program jemaah ni. Ada yang sesama, yang paling seronok adalah bulan puasa. Tapi ayat dia kena ikut. Dia maksudnya dia kalau kena ikut dia kena tarbiyah kamu. Dia bukan peringkat mak ayah nak dakwah pun. Tarbiyah tu itulah. Jadi dia macam mak ayah kita usrah semua kan, dengar ceramah apa semua. Kita main dengan kawan-kawan kita kat luar. Tapi kita dengar orang bising-bising tu. Jadi happy kat situ. Suasana program paling seronok makan lah. Bila program dia makan tapi tak besar. Seronok. Tapi menarik lah Syed. Mana kita tak tanya lagi Syed dah cerita dah. Mana dia dah kenal itu circle Syed untuk kepimpinan memang dah terbina, memang dah ada. Kemudian Syed sambung lah. Daripada Kedah piduk di Selangor balik. Okey. Zaman tu dahsyat sikit. Dahsyat. Sangat dahsyat. Betul lah. Okey. Syed pergi sambung. Adakah Syed terus masuk mana-mana organisasi untuk kalau dah aktif, sekolah aktif, apa yang saya ingatlah pesan Robi kan. Dia cakap, kamu sekolah sekarang usrah. Kamu dah baca buku Mazayat ni semua. Ya kan. Lepas tu dah tengok dah tentang khilafah-khilafah semua. Kami ditunjukkan tentang khilafah-khilafah jatuh bangun daripada era kebangkitan kejatuhan Islam semua. Kami tengok video tu lah. Tapi video tu tak silap saya bawah apa lah, kalau ikutkan jemaah tu diharamkan di Malaysia. Tapi dia punya video tu bagus. Dia semangat lah. Jadi bila kami semua ditengokkan benda tu, orang kata dah ada doktrin tau. Doktrin tu orang kata macam dah hang apa-apa, hang kena kehidupan hang ni macam hang kena macam depa. Kalau tak, siapa nak teruskan Islam tu? Tadi dia tak mengaku boleh cakap Kedah kan? boleh tiba hang tu kan. Kita tengok lihat rakaman. Kita dah kata dah ke Selangor. Tak sebelah lepas dah sebelum. Okey. Itulah. Okey, lepas dah di doktrin dan sebagainya, pindah KL. Robi pesan, okey kat sini dah ada usrah, kat sana cari juga usrah. Tapi bukanlah kata usrah tu hang kena usrah tu memang duduk saja, taklah kan. Orang kata carilah. Cari yang macam ada macam orang kata membina rohani kita, sebab kita ni memerlukan juga benda-benda macam tu. Tak boleh orang kata happy je hidup ni kan. Lepas tu pergi sana, elok-elok sampai sana, yang memegang YDP masa tu orang kata Minggu Ta'aruf Ustaz Akram Ikrami. Sempat lah. Tu dah sesi kedua ke sesi pertama? Dia rasanya dia nak habis belajar dah masa tu. Jadi sesi kedua. Dia YDP masa tu. MSP kan? Mana sezaman lah. Sebab sezaman waktu nak mengaji tu. Macam tu lah. Bagi apa? Pecah tradisi lah.
MPP pegang dua sisi berturut-turut. Masa tu? Ya. Tahun mana? 2014, 15. Ingat masuk tahun bila? Bila 2014 kot. Lebih kurang lah. Memang lah. Memang pecah tradisi. Cerita tu sampai ke utara. Oh. Cerita. Tak payah. Tu cerita dia. Dia punya aura dia tu. Dia punya aura. Sebab difahamkan, yang dah sebut saya aura, difahamkan figure yang sekarang dia PU. PU. Daripada asal budak masjid. Ya. Dia punya terima Budak masjid. Budak masjid. Sebelum dia tukar kos. Daripada kos lain betul. Tu yang dia lama belajar. Yang lama dia belajar. Jadi waktu dia tak tukar kos lagi tu, dia dah jadi budak masjid. Jadi perhatian anak-anak pensyarah, anak-anak muda yang pergi, ibarat macam Tok Guru masjid lah. Tapi di sudut-sudut mana dia ada tu mesti ada budak-budak. Main lingkung kan. Main lingkung ada. Akhirnya bila dia tukar bidang, kemudian yelah, sebab apa tukar bidang? dia minat lah. Dia nak explore. Memang dia minat dengan dakwah. Minat dengan dakwah. Lepas tu saya kita tengok dia jadi PU dan sebagainya, memang tu memang bidang dia lah. Bidang dia. Dan akhirnya pun bila sekarang pun dia jadi figure yang ke arah dakwah. Jadi ni seorang yang tapi anak tak ada zaman dia. Maksudnya dia dah last lah. Semasa tu just tahu dia tu sebagai YDP. Lepas tu dia ajak kita tag lah, macam tu lah kan. Kenal Syatul. Dia tak ada lah dia cerita-cerita kat kita ke pun tak ada lah. Dia tu cuma tahu dia YDP masa tu. Lepas tu persatuan-persatuan dia bercerita semua tu. Lepas tu adakah Syed jadi MPP juga? MPP tak. Oh, okey. Makna Syed jadi kepimpinan di peringkat apa? Masa tu sebab kita join persatuan. Okey. Yang ni lah persatuan masjid lah juga. Oh, okey. Jadi orang kata kat situ memang paling famous. Dia panggil apa yang kuis punya tu? Kelab Al-Azhar. Oh, betul lah. Kelab Al-Azhar. Itulah. Ya. Jadi orang panggil apa? Alam. Macam itulah. Tapi orang kata famous kan? Kelab tu famous kan? Ya, saya tahu. Cuma abang saya dia sebab dia degree kos lain, komunikasi strategik, kemudian master kos lain, kemudian PhD kos lain juga. Kos lain tu tak ada kena-mengena tu ke? Atau dia sikit-sikit. Ada. Tapi dia pergi ke arah serius lagi lah. Daripada komunikasi strategik tu syariah lah. Kemudian dia pergi ke undang-undang apa tu, mana terpaksa masuk dalam J, tanya dakwah lah. Dia core dakwah, kemudian dia PhD ke core undang-undang kenegaraan. Jadi memang ada kat kuis ni. ada. Barulah. Baru lagi. Ya. Tak ada ni kot zaman tu. Tapi dia banyak cerita lah. Kawan-kawan dia bila saya habis cuti mengaji di utara ni, balik rumah, kawan-kawan dia kalau nak balik tu dia tanya dulu, Syahri balik tak? Cuti tak? Kalau cuti, kawan-kawan dia mai ke rumah. Apa nak main? Kami boleh kata satu malam tu berkongsi pandangan berkaitan dengan kepimpinan. Sebab perbezaan kepimpinan di belah-belah utara ni, mahasiswa ni berbeza dengan mahasiswa di belah selatan. Rasanya brutal sikit. Ya, dia punya brutal dan yelah macam gila-gila jugalah. Rasanya macam old school lah. Serius. Saya tak kata. Dia macam old school sebab menerima. Kami mengaji kat utara kan. Dia old school sebab saya boleh kata waktu kepimpinan saya di peringkat diploma dan sebagainya ni, dia yang kata old school tu macam topok je. Level macam up sikit pada mendengar macam tu kan. Tapi bila main dekat macam saya core pada tarbiyah. Tarbiyah. Jadi kaedah tu berbeza sikit. Kita macam serupa. Tapi tak baca dekat itu dia core yelah, mungkin orang lain dia macam warak sangat dan sebagainya kan. Tapi pada kita tak, sebab medan kita mahasiswa ni dia lain. Betul.
dia kena duduk macam mana, contoh macam selatan tu. Dia duduk atas landasan dia lah. Jadi kita kena ke arah tu. Dia tak boleh lah contohlah bila kita cerita tentang sosial dan sebagainya kan, takkan kita nak sembang tahu kita je. Betul. Sahabat-sahabat kita kena tahu sosial, supaya kalau pergi dulu kita pergi bank, pegawai bank pegang tangan kita. Betul. Kan? Tapi satu lagi, bila kita pergi kedai, kita berusaha dengan kadang yalah cashier Melayu ke, Cina ke, lelaki ke, perempuan. Jadi kita benda tu mematangkan. Jadi benda-benda macam tu lah. Berbeza cara pembawakan kita tu ikut siapa yang bawa lah. Jadi Syad tadi memang hebat lah. Dia mengaji di sana. Tu satu sebab juga. Macamnya orang kata nak lebih challenge. Kalau korang boleh je nak belajar kat Kedah kan. Bukan nak kata Kedah ni tak lah, bukan lah. Cuma orang kata cabaran tu lain lah. So pergi belajar sana jugalah. Okay. Kita patah balik throwback. Syad ni sebenarnya berapa balik? Apa tadi? Betul-betul patah balik punya. Sebab tadi dia tak cabar, kata dia ikut kakak ke ataupun dia betul-betul ringkasan. Saya sulung daripada adik semua 6 orang. Adik semua 6, 7 lah. Saya cakap adik 5, kita campur kita 6. Adik 5, okey. Jadi memang nak jadi contoh dengan adik-adik ni. Contoh ke? Yelah, adik-adik panggil Kak Long. Along. Okey, Along. Okey. Besar kan? Adik-adik pinjam duit sekarang? Kami ni orang kata rolling lah masing-masing. Kerja aku pinjam. Lebih pada Along lah. Tapi okay, dia tolong kita tolong dia. Syad sambung ngaji di sana macam cabar diri lah. Kemudian dengan kepimpinan di peringkat kampus ataupun universiti tu, beza banyak ke atau macam mana? Beza banyak. Cabaran lah. Cabaran ya. Kalau asalnya disebabkan orang kata nak kepimpinan kan. Kalau dah belajar tu awal-awal SEM 1 sampai SEM 4 tu kita tak ada lah terlibat sangat program-program ke apa. Lebih kata study belajar. Kos apa? Syariah undang. Kos tu pun dah tapi lebih syariah sebenarnya. Okey. Lepas tu bila tu fokus belajar lah, memang tough juga. Undang-undang syariah undang ni tough. Lagi kalau subjek yang kita jarang jumpa kan. Lepas tu memang hafal tu memang kena kes-kes pun pelik-pelik kan, kena hafal yang English tak English semua kan. Lepas tu memang kena sentiasa present tu biasa. Tapi bila start kita dah join masjid punya program, start SEM 4 tu kan. Lepas tu kita ada program-program masjid. Lepas tu dia pun ada jugalah orang kata dalam program circle-circle macam asal bermula tiba-tiba masuklah jenah tarbiyah. Okey. Dalam tarbiyah juga mula. Ya. Jadi dalam tarbiyah ni ditaklifkan masa tu bulan puasa kena bantu kita orang punya esko lah. Esko tarbiyah ni buka puasa makan kurma je lah. Dah. Memanglah makan kurma. Takkan makan mula dengan kurma. Rasa apa? Macam tolong dari segi susunan program untuk masjid. Jadi kami rancang lah untuk minggu pertama program apa, minggu kedua program apa, semua ada link dengan orang masjid. Kami ni memang orang kata menolong orang masjid juga. Dia AJK masjid lain. AJK masjid lain. Tak sama. Jadi memang sama ya. Tapi kami persatuan yang membantu. Persatuan di bawah masjid tu. Ya. Sebab masjid pun memerlukan kita lah untuk bantu mereka buat program mereka. Ya. Dia sebab masjid ni dia macam waktu solat dia ada imam dia dah. Dia ada organisasi dah untuk ni kan. Cuma macam kita pergi buat gotong royong tu advance lah sikit orang. Buat program-program dia jadi seri lah sikit. Tambah lagi masjid yang jadi besar-besar nama masjid. Masjid dia pun orang luar masuk. Orang luar masuk Jumaat. Situ lah juga. Masjid. Memang. Okey, berbaliklah ada apa tarbiyah. Kemudian ada kepimpinan lain tak yang mana maksud dia tanggungjawab lain lah selain tarbiyah. Tarbiyah okey, daripada tarbiyah tu
asalnya tolong kawan lah, sebab kawan kita yang jadi esko tu. Dia pun tolonglah aku dulu nak tak reti nak buat macam mana kan. Saya tolonglah setakat mana kita boleh. Lepas tu tiba-tiba dah, orang kata dah naik sen baru kan. Naik sen baru tiba-tiba dia abang, Syed boleh tak tolong penerangan pula. Masa tu tiba-tiba jadi orang penerangan pula. Jadi host apa ni? Jadi host lah. Baik, okey 3. Habis. Tetamu duduk bawah. Sila. Ya. Tentulah. Okey, penerangan. Tentulah. Tentu. 2 tu. Dia lepas masuk penerangan dah tak keluar mana dah. Tak boleh keluar mana dah. Macam Penerangan banyak kerja. Yelah, memang banyak kerja lah. Syed pun sedia maklum. Okey. Kemudian ialah kepimpinan sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat universiti. Syed habis mengaji master, degree. Kemudian balik sambung pula. Masa tu PKP kan. Okey, masa PKP tu tak tahu nak buat apa, nak bergerak. Tapi habis sebelum PKP. Habis sebelum PKP, elok-elok habis tu dalam beberapa bulan PKP 2020. Okey, 19 kan. Sebelum tu terrehat sebentar. Baik. Boleh kita.